Story. Sekarang UiTM Cabang Melaka dah ada channel podcast. Mungkin lah kita tahu ramai student suka podcast, betul? Di sini kita akan bincangkan topik-topik yang hangat, mungkin topik-topik yang semua orang suka. Okay, first episode ni kita akan bawakan tajuk dia mungkin lah bagi dengar orang macam bosan sikit, which is pemekasan mahasiswa. Dan hari ni kita ada 3 majlis tertinggi daripada Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi pertama sekali saya serahkan kepada YDP Izami untuk perkenalkan diri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM Yatiku, salam Melaka Sinergi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Mun selalu moderator kita, Waisan Majlis Tertinggi yang saya hormati, yang saya sayangi. Bila memperkenalkan diri sendiri, saya ni segan. Dia macam nama penuh Muhammad Izami bin Jemaim, tapi nama manja yang biasa dipanggil adalah Jemi. So kalau jumpa kat mana-mana panggillah Jemi. Terus saya mohon jangan panggil Izami dan sebagainya. Saya memegang portfolio sebagai Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cabang Melaka sesi 2022-2023. Itu saja. Okay, seterusnya kita akan bagi Syasha lah. Siapa tak kenal Noha Bahrain of UiTM CM? Okay, silakan. Terima kasih Ampun. Mungkin kalau tadi kita tengok YDP kita, walaupun podcast ni sepatutnya santai, tapi disebabkan YDP lah kan, dia punya formal tu. Okay, jadi hello everyone, my name is Nur Syasha Aina binti Mak Soridin, boleh panggil Syasha. Merupakan naib yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar dan juga merupakan pelajar Meskom. Sama Meskom mungkin komen. So Meskom Public Relations semester 4. Okay, seterusnya Amani. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya tak tahulah kenapa dia orang ni campur sangat kan. Saya tak boleh macam ni tau. Saya Dorian Amani binti Muzaffar daripada Fakulti Peladangan dan Agroteknologi. Memang sejak diploma memang study dekat Jasin sampai dah degree, mungkin master dan PhD pun masih di Jasin. Dan kalau tadi ada nama manja dia dah Jemi kan. Kalau saya sebabkan saya tak ada power, panggil saya sayang lah. Alamak tacut tapi bolehlah panggil sayang. Okay, kita suka benda macam alamak. Okay, kita akan terus masuk lah. Okay, pertama sekali untuk pemekasaan mahasiswa ni, kita sebagai student biasa, bila kita dengar ni kita macam alamak aman je ni. Kita disebabkan kita seki, kita orang-orang yang berjawatan, jadi kita kena tahu pasal benda ni. So sebagai student kita tak nak ambil tahu, jadi sebenarnya apa benda pemekasaan mahasiswa ni? Saya jawab dulu. Boleh. Okay. Terima kasih Mun. Sebenarnya soalan tu dia lebih teknikal lah, sebab dia berkaitan dengan fakta dan perkara-perkara yang student patutnya tahu. Tapi it's okay sebab kita dalam fasa baru nak melangkah memulakan tapak pemekasan mahasiswa. Pemekasan mahasiswa ni sebenarnya dalam agenda pemekasan mahasiswa ataupun agenda KPP dimasukkan dalam agenda ke-11, yang mana fokus dia nak memberi autonomi kepada student untuk tunjukkan betapa student pun sebenarnya ada satu kuasa kepimpinan yang lebih ke hadapan. Kalau kita ambil contoh, macam contoh UiTM kita kenal sebagai MPP, betul? Tapi dekat UKM dia ada Kesatuan Mahasiswa, dekat UM dia ada Kesatuan Mahasiswa, UIA ada Student Union, yang mana fokus mereka adalah mereka yang menunjukkan kepimpinan student. Nah, ada same time mereka juga yang menguruskan kelab-kelab dan persatuan di dalam IPT mereka. So itu sedikit sebanyaklah mungkin sedikit perkongsian yang saya nak share. Mungkin Syasha, apa ni mungkin ada pendapat lain? Mungkin dalam arti kata lain, kalau YDP kita dia punya definisi tu betul-betul formal kan. Jadi saya di sini untuk menerangkan dengan lebih ringkas. Okay, pemerkasaan mahasiswa, maksudnya mahasiswa ni diberi kuasa lebih sedikit. Kalau sebelum ni pemerkasaan mahasiswa ni dia akan dilakukan oleh MPP dan juga pemimpin-pemimpin lain, presiden lain. Kalau dulu dia macam tu, sekarang kita nak bagi kuasa lebih sikit. Faham gitu. Okay, faham. So Amani ada sedikit. Kalau orang masih serabut, tapi kalau dia pemerkasaan mahasiswa tu ibarat membebankan lagi MPP lah sebenarnya. Sebenarnya lah, tapi ibaratnya kalau sebelum ni kita lebih apa-apa dicampur adukkan dengan HP. Tapi sekarang apa-apa urusan tu semua student yang ke depan, bukan staff yang ke depan. Okay, fakir ini sepenuhnya atas kita lah. Saya tambah sikit lah.
Boleh ke tambah sikit? Boleh, silakan. Dia macam mungkin lah untuk fasa pertama ni mungkin setengah student kan, dia akan fikir macam benda ni membebankan kita, tapi kita kena sentiasa berpegang, kalau bukan sekarang bila lagi. Sebab this is based on my experience masa parlimen mahasiswa. What I can say is perbandingan kita student UiTM dengan IPT lain, jurang dia dari segi mentaliti, pemikiran sangat jauh. Walaupun kita IPT paling besar 189 student, 189,000 student, IPT lain tak sampai 40,000, tak sampai 50,000, tapi how they can manage to be someone yang ada autonomously untuk menguruskan student. So dia kembali kepada mentaliti kita sebagai seorang student lah. That's why pemekasan mahasiswa is very good things untuk kita, especially budak UiTM. Dia ibarat satu peluang yang besar lah untuk student lebih ke hadapan Full potential lah untuk leadership. Kalau tak sebelum ni kita ke belakang sikit daripada kita ke depan balik lah. Apa, lepas ni kita akan ke depan lagi lah. Paling depan. InsyaAllah paling depan sekali. Okay, bila benda ni akan berlaku, dia akan berlaku pada sem depan, betul? Term yang seterusnya. Jadi macam kita ni kan, kita macam baru masuk college, baru aku masuk, kita kan macam susah sikit nak adapt dengan situation yang baru. Kita nak the shifting is quite hard for us kata kita dulu pun pernah jadi student SEM 1 apa semua. Jadi pada peringkat awal ni kan, rasanya kita boleh ke adapt dengan benda ni dengan baik sebenarnya? Sudah jawab saya. Sama-sama. Okay lah, daripada saya sendiri, biasalah bila kita bercakap pasal student ni, kita masing-masing ada tanggungjawab. The first tanggungjawab yang kita kena buat adalah belajar, betul. Bila tambah lagi dengan perkara macam ni, nak tak nak kita kena hadap, sebab itu adalah satu cabaran yang baru. Cuma bila UiTM memperkenalkan pemekasan mahasiswa ini, tak adalah secara menyeluruh dibagi. So dia, for us, apa yang diberitahu adalah berfasa. Semuanya adalah berfasa. Jadi permulaan daripada kecil ke besar sikit lah. Okay, semuanya start from apa orang cakap bottom, little ke bottom, Little step. little step, betul. Okay, Baby step lah. baby step, little step, bottom step, apa pun boleh lah, asalkan daripada bawah. Apa-apa pun kita buat apa dalam hidup ni kena start from small. Lebih kurang je, kita saja tukar. Okay, ni kita akan tanya soalan seterusnya. Dia seperti yang saya tahulah, apa yang kita tahu dalam pemekasan mahasiswa ni, dia ada 4 elemen utama, dan saya akan bagi soalan sedikit lah berkenaan dengan elemen tu. Jadi soalan pertama saya akan ajukan kepada YDP Izami kita. Rasanya benda main fokus lah student bila dengan pemekasan mahasiswa ni, kewangan akan diberi sepenuhnya kepada student untuk handle. Duit ni kan satu benda yang besar, kita satu amanah yang besar. Tetapi macam kita tahulah, dunia dengan duit ni macam-macam. Ada yang boleh pecah amanah, bahkan kita ada yang orang tak bayar hutang kawan sendiri, ni nanti nak pegang duit parti kan, duit apa? Kelab. Bukan parti. Bukan parti. Maaf. Kilaf. Manusia. Jadi lagi-lagi nak pegang duit kelab. Student boleh ke percaya kan? Lagi kita ni pun dalam kepimpinan masih ada sedikit lah elemen berpolitik. Jadi benda ni rasa bagi Jemi bagus ataupun tidak sebenarnya bila diberi peluang untuk memegang kewangan untuk satu kelab? Okay, terima kasih Mun for the question. Basically it's a good question. Kita kena tengok balik dia punya kronologi ni. Macam asalnya kalau cakap pasal pemekasan mahasiswa, kesatuan mahasiswa, student union ni bukan benda baru, dia benda memang dah lama. Maksudnya seingat saya lah, masa saya diploma dulu, since tahun 2018-2017 kita dah pernah perjuangkan benda. Tapi selepas PKP dia a bit slow, sebab mungkin masa tu kita fokus kepada kebajikan student. So that's why macam okey lah, kita utamakan apa yang patut diutamakan. Benda yang boleh kita fokus pada masa depan, kita tangguhkan dulu. So sekarang kita, this is the best time untuk kita ada, sebab KPT dah bagi ruang dan peluang tu. Dia umpama macam dia dah bagi kita duit, tinggal kita nak belanjakan. So tugas kita, kalau ikut pada pemekasan mahasiswa student ni, dia ada 4 fasa, dia ada 2 fasa sebenarnya. Fasa pertama, fasa kedua. Dan fasa pertama ada 4 bahagian, fasa kedua ada 4 bahagian.
pasal kewangan tu sebenarnya banyak kedua, tapi so kita ada buka rapat sebenarnya dengan apa ni, kelulusan aktiviti pelajar. So kalau kita go to fasa pertama, kelulusan aktiviti pelajar, maksudnya kalau kita cakap pasal kelulusan ni, okey, apa yang Syasha faham pasal kelulusan program? Susah nak dapat. Biasa pun lulus tanpa biaya. Lulus tanpa biaya. Okey, ibu rasa macam ni? Banyak lah kot nak kena buat banyak step dia dah. Banyak step. Okey, macam sebelum ni, kelulusan program memang kebiasaannya HCP yang akan luluskan. Bukan kebiasaan, memang itu ada tanggungjawab mereka lah dalam macam distribution. Ambil kau bahasa Indonesia kan, dia HR macam ni. So dalam job description dia orang, job specification memang dia dimasukkan yang mereka kena luluskan program. Sama ada bajet ataupun tanpa bajet, biaya tanpa biaya, itu bergantung kepada kapasiti kewangan yang kita ada lah. Tapi selepas ni, tanggungjawab itu dah diserahkan kepada MPP sepenuhnya. Tapi yang confirm untuk pada masa sekarang, bukan MPP lah yang akan luluskan, sebab kita by phase. Untuk fasa pertama ni fokus kita start dengan parlimen mahasiswa, yang insyaAllah MPP akan adakan nanti, dan juga jawatan kuasa pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar. Mungkin itu nanti saya rasa Syasha mungkin boleh explain, Amani boleh explain lah pasal JPBP tu. So kita go to aktiviti pelajar. So macam pemilihan MPP ni, kita kena ingat selepas sesi kita orang minggu 2023, MPP akan datang. Dah habis kan? So rasanya beban dia dah kurang sikit lah. So dah habis sikit lah. Tapi untuk MPP akan datang, dia bukan tanggungjawab yang sangat berat, tapi tanggungjawab yang besar. So you guys tak boleh anggap benda ni tanggungjawab yang sangat-sangat berat. Sebab kalau tak, dia akan menghalang korang untuk lebih ke hadapan, untuk menghalang korang untuk nampakkan betapa berkualitinya budaya UiTM ni. Kadang-kadang kita dengar budaya UiTM dia macam benda biasa je, tapi dia start dengan adanya agenda pemungkasan mahasiswa, kelulusan aktiviti, for me dia sangat bagus. Tapi dia akan jadi tak bagus kalau contoh pemilihan MPP tu bukan dalam kalangan orang yang ada credibility. Maksudnya student kat tangan korang ada 1 undi, 2 undi tau, untuk pilih MPP yang terbaik untuk uruskan aktiviti korang. So untuk next MPP just pilih betul-betul lah selayaknya, supaya nanti bila klub satu nak buat program, korang nanti diluluskan oleh orang yang ada autonomi, yang lebih credibility. So that's why kalau orang cakap dia kan ada certain orang akan cakap dia membebankan student. Kita tak, betul, kita tak nafikan benda tu, tapi macam saya cakap awal tadi lah, sampai bila kita kena ada baby step. Kita step kita kena ada little step, baby step, baby step, apa step lah. Maksudnya langkah pertama, it's okay bila dalam bidang kepimpinan, bukan kepimpinan, maksudnya as student, sebagai seorang manusia atau mahasiswa, kesilapan tu biasa. So kita akan start buat silap, it's okay, that's a process. Kalau korang terlalu selesa, korang tak akan ke mana. So try to do new things and good luck to the next MPP. Alamak, takut. Kita bukan apalah, kita kedepankan soalan ni sebab itu bila mula-mula benda ni keluar, dia cakap duit MPP pegang. Itulah dia orang panggil duit je pandang dulu, benda lain tak pandang duit dulu. Tapi itu bukan isu sebenarnya. Sebenarnya tanya MPP tak bias ke dengan betul-betul lah. Itu mula isu nanti balik. Betul. So itulah MPP akan datang balik kita settle isu. Saya macam Jemi cakap tadi lah, kita sebagai student, kita tanggungjawab kita ni student bukan sahaja belajar lah. Ini macam tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat. Kita dalam UiTM ni, kita sebagai seorang mahasiswa, kita kena lantik orang yang betul. Okey, dan seterusnya kita akan tanya soalan kepada NYDP kita, Syasha Aina. Suka dia. Tak apa, soalan tak susah. Okey. Sebelum ni untuk prosedur apa JPP? JPP untuk prosedur. Saya boleh tahu untuk prosedur jawatan kuasa perwakilan pelajar. Okey, jawatan dia sebelum ni berbeza, dan selepas ni bila ada di pemungkasan mahasiswa, dia akan jadi lain juga. So, tapi sebenarnya bila student tengok benda ni, nampak benda ni macam sama je, student keluar voting semua dan sebagainya. So jadi macam tak ada beza. So jadi bila sebelum dan selepas ni, apa perbezaan dia sebenarnya? Okay. Saya pun tak tahu. Saya cubalah untuk beritahu. Okay.
berkaitan dengan pemerkasaan mahasiswa, salah satu terasnya adalah untuk student sendiri yang akan menjadi jawatankuasa pelaksana, jawatankuasa pilihan raya kampus. Jadi kalau macam sebelum ni, jawatankuasa pelaksana, jawatankuasa audit, rayuan, itu semua adalah daripada pengurusan yang akan buat. So dekat situlah, dululah saya pun dah pernah mengundi 2 kali. Kita pernah lah kan jadi pelajar-pelajar yang macam, betul ke pengurusan tu pilih orang kan? Kalau bantah-bantah tu tak ada bias ke macam tu kan? Lepas tu kira undi tu macam mana, telus ke tak telus. Jadi dengan adanya pemerkasaan mahasiswa ni, kali ni pelajar sendiri yang akan jadi AJK pelaksana, audit, rayuan tu pelajar yang akan buat, yang akan laksanakan. Tapi jangan risaulah, ada panduan dia daripada pihak pengurusan. Sebab sekarang pun macam kita tahu undi 18. Jadi mahasiswa dah berhak tahulah sebenarnya macam mana proses pemilihan JPP ni, pilihan MPP. Macam tadi Jimmy ada cakap pasal MPP kan. Betul, you kena undi and you juga yang akan melaksanakan pilihan raya tu. Jadi you tahu how proses dia, you tahu yang sebenarnya untuk mengundi MPP ni bukan benda yang remeh-temeh. Yang dia macam, saya pernah dengar kan, kadang-kadang kan kita kadang-kadang nak undi tu, kita tengok poster je. Tengok orang yang cantik. Abang Jamil pakai spek lah. Minat je kan? Pakai spek. Jangan macam tu. Sebab macam kita tengah bincangkan sekarang, kita sedang bergerak ke pemerkasaan mahasiswa. Jadi kalau you salah pilih orang, kalau atas tu tak dapat nak handle pemerkasaan mahasiswa ni, yang bawah-bawah lagi lah. Sebab fakulti, you kena pilih untuk fakulti you. Kalau FPP you tak berkredibiliti ataupun tak mampu nak sampaikan suara you, fakulti you macam tu je lah, takkan jadi apa. Jadi penting, sebenarnya semua orang memainkan peranan yang penting. Macam tu untuk jadi. Jadi just to simplify lah. Jadi kiranya the power of pelantikan semua tu pada kita lah. Pada student semuanya. Kalau sebelum ni ada orang lain buat, kali ni kita buat semua. Semuanya pada kita. Kita tanggungjawab kita. Kita semua. Kita semua. Okay, soalan seterusnya lah. Okay, kita bagi kepada Amani yang comel lagi comel. Cantiknya dia. Okay. Dan salah satu elemen yang kita tahu lah kan, sebenarnya diorang kata aktiviti student akan diberi sepenuhnya kepada student. Tapi sebelum ni pun kita tengok aktiviti semua student yang buat, semua lelaki yang buat paperwork apa semua. Jadi apa beza dia lepas ni? Ke sama juga ataupun ada perubahan? Perubahan dia macam aktiviti kita yang 2 ni kata sebelum ni, macam saya cakap sebelum ni lah, kita semua rely dengan HCP. HCP yang meluluskan, yang buat bajet apa semua tu semua HCP. So bila pelajar tanya dekat MPP, kenapa ni tak lulus, ni semua mesti HCP lah yang bias bagi ke MPP. Itu dulu. Tapi lepas pemerkasaan mahasiswa ni, kita yang kena urus. Kalau JPP tu kalau sebelum ni kita belakang tabir, tapi sekarang kita yang ke depan. Itulah perbezaan dia. Dia sebenarnya lebih mudah katanya, macam nak cakap lah, lebih mudah katanya kita lebih ke depan lah. Pemikiran pun lebih ke depan. So benda-benda macam tu sebelum ni bukanlah kita nak kata student UiTM tu agak muda, tidak. Cuma ini adalah satu faktor yang di mana kita sekarang lah perlu ke depan. Dan tanggungjawab tu diberi lebih kepada student untuk student tu analyse keadaan tu. Tak adalah student pergi kelas, balik kelas, pergi kelas, balik kelas. Tak pun student kata ADP ni tak ada function. Bukan. Kalau sekarang ni kita bukan tak ada function. Kita punya function tu bukan lebih kita ada limitasi. Ya, limitasi. Kita ada terhad tau. Terhad dia. Cuma mungkin lepas ni daripada side MPP lebih ke depan lah. So kelulusan tu apa semua tu korang jangan risau, sebab semua tu kita ada dia punya modul kan. Semua berfasa. So janganlah takut sangat, janganlah nervous sangat, sebab yelah semua ada cabaran dia. Macam tu lah. Lepas ni kalau dah tak lulus bajet ke apa, dah tak salahkan Dia masalahkan MPP. So kalau nak bajet lebih, pilih MPP betul-betul. Atau bahasa mudahnya ya kan, pemerkasaan mahasiswa ni, kalau dulu saya pernah dengar lah kan, orang cakap MPP UiTM ni cucuk hidung. Follow je bertabiran. Betul lah. Sekarang ni mereka akan beri otonomi tu kepada kita. Kita yang kena laksanakan. Jadi janganlah anggap tu sebagai beban, itu sebagai cabaran. Dan kita pun akan jadi level-level pelajar yang bagus juga. So senang kata lah,
pemerkasaan mahasiswa ni dia membangunkan student ni secara holistik. Saya lupa satu point. Kan tadi saya punya kan pasal jawatan kuasa pilihan kampus kan. Tak lama lagi kita akan adakan parlimen mahasiswa UiTM Syarah Melaka, and dekat dalam tu juga kita akan pilih pengerusi untuk handle pilihan kampus tu. Jadi kat situ pengerusi tu daripada siapa? Presiden. dalam parlimen tu diterdiri daripada presiden. So presiden watch out, kita ada perkara-perkara baru yang kita akan dedahkan. So presiden kat sini kena ambil tanggungjawab lah. Betul. Tak adalah sepenuhnya ke MPP. Kayaknya macam balance lah. MPP ada peranan dia, presiden pun tak adalah ambil remeh. Sebab kita faham kalau pengerusi tu kan MPP yang pilih, nanti orang cakap ni semua Kabel bukan kabel type C, kabel tu lah. This time kita bagi ruang kepada student lah kan untuk calonkan siapa yang dipengerusi dan dipilih dalam parlimen mahasiswa siapa yang akan boleh jadi pengerusi. Jadi sekiranya lepas ni kalau ada apa-apa isu rasa macam MPP tak berguna ke apa ke dia tak pada tanggungjawab kita sendirilah. Sebab tu kita kena jadi bijak untuk memilih. Pakai kasut pun kita pilih, apatah lagi dalam bidang kepimpinan. Betul, tak boleh ambil remeh. Betul, tak boleh ambil remeh. Benda ni pelajar tak selalu nampak. Macam Mani katalah, pergi kelas balik kelas. Kita nak melibatkan semua student, betul. Jadi pemerkasaan mahasiswa ni adalah baby step untuk libatkan semua orang. Okay. Jadi kita dah nak hujung lah. Jadi kita akan tanya lah. Okay, kalau macam sebelum ni kita kan tak ada pemerkasaan mahasiswa. So after this kita akan laksanakan tu dekat term yang seterusnya. What if pemerkasaan mahasiswa ni dimansuhkan, dia kita ambilkan sistem yang lama tu pada masa depan. Jadinya kita akan gunakan sistem yang lama ni dalam in very long term. Jadi sebenarnya apakah kesan dia kalau kita pakai benda yang sama dalam jangka masa yang panjang? Kita tak jadi kita kan. Jadi maksudnya kalau tak jadi, Kalau macam contohnya Dia dah rancang-rancang tapi tak jadi. kita dah rancang-rancang, kita dah buat first step, second step, tiba tak jadi, we are back to the old system. So dalam jangka masa panjang, benda macam apa-apa pun yang kita buat, kalau benda tu dalam jangka masa panjang, lama dia macam tak berkesan. So kalau kita pakai sistem yang sama lagi 10 years ahead, another 20 years, so jadi apa akan jadi dalam bidang kepimpinan kita? okay. Sebenarnya kita kalau hari-hari makan nasi pun bosan tu. Betul. Jadi sebenarnya pemimpin tu sendiri ataupun pelajar tu sendiri kena ada inisiatif lah untuk selalu buat perkara baru, fikir perkara-perkara yang lagi seronok dan lain. Okey. Jadi soalan yang terakhir ni ialah, adakah bidang kepimpinan kita ni akan berkesan kalau kepimpinan mahasiswa ni tak ada pada masa depan? Kiranya kita guna sistem yang sama dalam a very long term. That means in 10 years ahead, 20 years ahead, kita akan guna sistem yang sama saja. Jadi apakah kesan itu yang akan berikan kepada kepimpinan mahasiswa? Okay. This is my point of view kan. Yelah, Melaka point of view right. So macam my opinion macam, kalau kita bayangkanlah kita dah gerak jauh ni naik kereta Honda jauh Box. Tiba, ya sebelum ni kita pakai kancil, tiba-tiba kita dah sampai jauh dah pun, tiba-tiba kita terpaksa undur balik semata-mata pakai kancil tu balik. Nampak tak? Kita dah jauh ke depan, kita dah sangat jauh ke depan. Bayangkan kalau kita ambil inisiatif, kita ada usaha untuk tingkatkan nilai student, mentality student, kepimpinan student, tapi sampai dah satu tahapan kita cut off usaha tu ke satu tahap yang lama. Maksudnya macam tadi pun saya terfikir macam kalau kita teruskan dengan usaha macam umpama kita dah bagi peluang kepada student, and then student dah buat cantik tadi, tapi kita off balik benda tu, umpama kita dah hilang satu peluang ataupun opportunity yang sangat-sangat besar lah untuk kita tengok student UiTM ke depan. Sebab no offense, tapi macam saya cakap awal tadi lah, kita student UiTM dah sangat jauh ketinggalan ke belakang. Bukan dari segi pemimpin, bukan dari segi MPP je, tapi dari segi student pun sendiri. Maksudnya kita orang MPP pun student juga kan. So kita pun ada kelemahan kita dan kita ada kekurangan kita. So
for me pemekasan mahasiswa is the best platform untuk kita tengok, kita utilize sebenarnya, kita push student, bukan PP bukan kepimpinan, tapi student untuk lebih berdaya saing, untuk nampakkan how berkualitinya kita student UiTM. Sampai bila kita nak harapkan student UiTM ni kita selalu dengar macam budak UiTM je, faham tak? Kita mesti akan stigma macam tu kan. Kau UiTM mana? UiTM je. Sebab apa? Sebab diorang dah terbiasa dengan mentaliti yang budak UiTM ni macam ni, macam tu je daripada dulu sampai sekarang. So the best platform pembekas mahasiswa nak tunjukkan yang kita pun mampu ke hadapan, bahkan mungkin lebih jauh, bukan di setakat peringkat Malaysia kan, tapi di peringkat global. So that is pun salah satu kita orang punya vision untuk budak UiTM, especially budak UiTM Melaka. Jangan kita letak di satu tampuk pemikiran yang berfokus di dalam kelas saja, di dalam kelas saja, tapi di luar kelas juga. Maksudnya bukan setakat dalam Malaysia tapi di luar Malaysia, bukan setakat di dalam Melaka tapi di luar Melaka. Tunjukkan yang kita ni bukan sekadar pelajar UiTM ataupun UiTM tunjukkan macam saya nak ada satu pemakaran mahasiswa pun dia berkait rapat juga, macam kita bangga dengan kita budak UiTM Melaka. So that's the point. Kalau kita undur balik, dia umpama macam sayang lah, kita dah jauh ke hadapan, tiba-tiba kita nak undur kepada sistem lama. So benda tu macam sia-sia. Apa yang diperjuangkan oleh semua APP sekarang dan APP sebelum ni macam nothing lah. Nothing lah, pasal patut tanggung, tiada nilai. That's my point of view lah. Jadi senang ceritanya kita nak push student to the limit to show off their talents dan juga dia punya leadership. Jangan duduk di tempat yang selesa lah. Betul. Sebab kalau macam sekarang ni kita boleh tengok student nak melibatkan diri, tapi kadang-kadang orang rasa macam tak ada peluang. So ini adalah satu peluang yang besar lah untuk semua orang melibatkan diri. Betul? Okay, sesi podcast untuk soalan pemakasan mahasiswa kita dah habis. Now kita akan masuk ke session introduction. Kita nak kenal lagi sikit lah MC kita ni, sebab tadi dia orang macam cakap macam serius sangat kan. Sebenarnya santai je, dia orang yang takut lah. Segan lah. Segan, alamak. Kita membuat nama UiTMCM. Faham. Macam Melaka. Apa-apa pusat Meskom. Alamak, kontroversi tak ada lagi. Saya mengangkat Meskom. Saya pun budak komunikasi, English lah tapi. English. Nampak je punya. Okay, jadi kita akan ada sedikit lah introduction. Okay, Zemi. Orang nampak Zemi kan, orang takut tau. Sebab Zemi dia memegang nama YDP tau. Bila orang sebut nama YDP macam aduh takut lah. Dia masuk bilik tadi pun saya takut tau. Terkepit dia. Saya duduk sopan. Tapi bila kenal, alhamdulillah dia okey. Jadi Zemi, describekan diri Zemi dan dengan 3 perkataan dan 1 ayat. Passionate. Passionate. Manja. Allah Akbar. Manja. Apa? Sinergi. Ya, sinergi. Kita ingat M Melaka. Mana dah sinergi? Adalah, okay, manja, rasional dengan satu lagi tegas tu. Sebab tegas tu jadi sebab my dad, ayah saya sini. So that's why lah. Okay, one words. One word to describe yourself. One word or one sentence? One sentence, yeah. One sentence, yeah. Diangkat tak megah. Itu macam Itu dekat. Jangan, dia macam sebelum kita nak MPP, selepas dia semasa kita sedia orang yang sama kan. Diangkat tak megah, ditolak tak rebah. Letak subtitle kat situ lah. Kita pun tak dapat catch apa dia cakap tadi. Panjang sangat. Manja cuba sikit. Zemi manja. Lama kacau. Okay, Shasha Aina. The face of your ITM. Apa? Al-Gajah. Ya terlendu. Okay, 3 words, 1 sentence. Sama je. Cheerful. Kan? Saya sendiri macam kan. Respecter. Okay, respect. One words. Boleh lah kan? Boleh lah, tak apa. Brave. Okay. 1 sentence. Bukan bulan bintang yang saya. Aduh, dah.
ada janji, kalau dia janji ke bulan bintang, macam mana dia nak ambil? Memang takkan ditunaikan lah. Jadi itulah dia. Kalau bila Syasha cakap brief, Syasha brief macam mana tu? Brief sebab mungkin orang selalu tengok saya ni macam betul-betul kecil kan, kecil je kan. Apa je lah budak-budak yang boleh buat kan. Dia gitu, orang cakap kita gemuk. Kita cakap benda tu. Bukan gemuk, kita besar. Berisi. Mampat. Comel-comel. Macam tu lah. Jadi kita kena ada berani tu lah. Berani. Okay. Saya suka respon Syasha. Jangan terasa Jimmy, saya pun suka respon Jimmy juga. Saya nak ulang saya punya sentence kan. Diangkat tak megah, ditolak tak rebah. Jelas tak? Okay, jelas. Okay. Kita senang sekarang. Tak jelas tadi kan? Betul. Okay, dan kita go to Amani. Okay, 3 words, 1 sentence to describe yourself. Benda tak apa ni. Apa-apa pun tak apa. Saya mungkin orang yang kelakar kot. Kelakar? Kelakar lah. Saya comel lah, comel. Betul-betul setuju. Retweet. Comel lagi satu. Garang. Garang. Dia bukan somel, dia somel. 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 S-O-M-E. Saya garang tak? Cara cakap tu mula-mula garang lah. Dia cara dia Mula-mula. cara orang yang berdiplomatik. Ada ciri-ciri kepimpinan macam tu lah. Awal-awal kan, lama-lama biasalah kita baru kenal kan, lama kita berkawan. Alhamdulillah. Okay, 1 sentence sama ni. Walaupun suara saya seperti lelaki. Habiskan dulu. Apa ni habiskan dulu? Tapi saya masih perempuan lah. Saya seorang yang apa banyaknya. Benda tak titik lagi tu. Jauh tak titik lagi. Dan saya orang yang diam-diam hobi berisi. Walaupun saya berisi tapi saya masih comel. Okay, saya nak emphasize kembali tadi cakap. Walaupun dia hobi berisi tapi saya comel. Something like that lah. So di sini emphasize dia daripada dia punya 3 words 1 sentence, inti paki dia comel. Itu saja. Itu saja sebenarnya. So daripada podcast ni, apa yang barisan MT kita atau MPP kita dapat daripada sini? So what do you guys think of this first episode of MPUV? Okay, seronok sebab kami ni sebenarnya dah lama tak jumpa. So bila Banyak uha-uha. bila macam tiba-tiba pemeriksaan mahasiswa kan, kita pun macam kita bangun daripada lockdown macam benda ni tengok gue. Budak MPP kena lah macam tu. Alamak, kita seronok. I think it's a good topic lah. Sebab student kadang-kadang dia tak acknowledge tau apa yang kita sekarang buat. Kadang-kadang bukanlah tak acknowledge, mungkin kadang-kadang terlepas pandang dan sebagainya. So topik ni agak kira macam bukan sekadar MPP saja tahu, bukan sekadar presiden saja tahu, tapi student pun tahu juga macam tu. Ya, I love this MPOV, Melaka Point of View. Dan rasanya ini bukan the first and the last. Maybe ada next episode, right? Dan jangan lupa untuk tengok, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk like bagi komen-komen supaya ada penambahan dan Saya memang paksa korang semua like, saya tak kisah. Jangan lupa juga untuk share podcast ni kepada Kopi semua. tu banyak kali. Make sure lah Tak 3 kali tak boleh. share kepada semua kawan-kawan sebab biar diorang tahu web in terms of pemeriksaan mahasiswa. Dan tajuk pemeriksaan mahasiswa sebenarnya tu kan. Tapi kita cuba nak mudahkan untuk korang faham. Dia bukan tanggungjawab yang berat tapi tanggungjawab yang sangat besar. So for the next MPP, pull up and do your best. Jangan sia-siakan apa yang student dah bagi. And hopefully apa yang kita orang dah usahakan siang dan malam, tak tidur daripada siang sampai malam, Berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar and give the best for the student. Yes. And nak disclaim juga, kita tak ada long break. Korang tak ada dalam break, tapi korang insyaAllah lah ada. Mungkin ada lah, kau tak tahu lah. Kita tengok lah mesti macam mana. Amin. Sebab kadang-kadang kita pergi ke mana sini pakai duit sini. So macam banyak juga dah habis. It's okay, that's for the student. Tak awak mungkin sekarang ni. Bukan. Oh no. But that's, by the end dia berbalik kepada student. Pengorbanan seorang kepimpinan. Kata tak megah-megah terubah-ubah benda. Sorry sikit, dia tak ditolak tak ubah. Dia tenang. Okay. Dan kalau itu berakhirlah episod pertama of MPOV di Atas Story.
Habis sepatutnya don't forget to share. Kita tahu sebenarnya tajuk ni agak berat dalam saja Mi cakap. Jadi kami cuba untuk ringkaskan untuk anda. Kalau kita bagi notis, anda takkan baca. Jadi kami buat podcast sebagai inisiatif. Betul. So we're ending our session, our podcast in 3, 2, 1.